Uang atau paha Sarawak buka Petros tu. Di mana pakar Petros? Anak Sarawak mungkin tidak dapat memimpinkan industri minyak dan gas. Biarlah Petronas saja. Tapi hari itu kita telah dapat membuktikan anak Sarawak boleh dalam industri minyak dan gas. Sama dengan wang di menghudi khasnya Baram. Dalam satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam sejarah Sarawak, yaitu the mother of all regattas, ia Baram Regatta. Saya mengucap terima kasih di atas sambutan yang begitu hangat kita, mayah kita hari itu. Bisik Iban, bisik orang Ulu, bisik Cina, bisik Melayu, Laut dan seluruhnya bangsa Bukai. Aku beri terima kasih dengan nuan semua. Tuan-tuan dan puan-puan, memang regatta Baram adalah satu regatta yang istimewa kerana ia mempunyai sejarah tersendiri di dalam Annals of Sarawak History. Dan satu-satunya perkara yang unik mengenai dengan regatta Baram, ia adalah convergence of culture, penemuan pelbagai budaya yang dapat berjalan serentak mengikut irama yang satu. Walaupun liriknya bermacam-macam, tetapi ia tetap bergerak dalam satu haluan untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum, berbilang agama. Tahniah kepada orang Barat. Hari ini Marudi ada mengubah dikit lah. Kalau mari kita nanggar regatta diwap dekat Shell katanya. Tapi yang itu kita adakan di waterfront yang indah yang telah kita bangunkan. Ia menggambarkan perubahan yang sedang berlaku. Dan insyaAllah, God willing, we will continue to develop Baram for the future. Tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan oleh perubahan iklim. Kalau musim panas, nya hujan. Kalau musim hujan, ya panas. Iklim kita, weather kita, klimat kita dah kelang kabut dah. Walaupun kita dah rancang untuk adakan Baram Regatta tahun lepas, tak ada aja hujan datang dan Baram ditenggelami oleh air. Inilah keadaan dunia gitu. Bukan aja Baram. Hari itu negara Eropah panas. Di Paris suhu panasnya lebih kurang 40 degree Celsius. Sepatutnya negeri Eropah sejuk. Tapi hari itu musim tu panas. Terpaksa si daya berjalan buka baju. Kotan panas. Inilah keadaan cuaca dunia hari itu. Tahun lepas kita fikir okey, tapi si okey. Hari itu tu kita jaga-jaga, tapi hari itu nya okey. Terang dan kita dapat menjalankan tugas kita di mana kita adakan Baram Regatta. Tuan-tuan, itulah keadaan dunia hari itu. Dan kita di Sarawak tahu hal itu. Sebab ya dasar ekonomi kita berubah. Di mana sekarang ini kita mempunyai ekonomi disebut sebagai sustainable economy. Maknanya mengambil kira kelestarian alam sekitar. Dan ini adalah untuk kita membuangkan karbon yang menjadi sebab panas. Banyak gila karbon. Dan kita laksanakan ekonomi apa disebut sebagai renewable economy and low carbon economy. Maknanya karbon rendah. Dan ini adalah cara baru. Saya rasa terima kasih kerana pimpinan kita, rakan-rakan dalam kabinet JPS bersama-sama dengan saya untuk mengubah pendekatan ekonomi kita dan menggunakan khazanah yang ada di Sarawak untuk membantu dunia dalam menghadapi masalah cuaca
dan perubahan iklim. Sebab ialah kita dengar pasal renewable energy, kita dengar mengenai dengan sustainability, kita dengar bahawa kita nak pakai tenaga baru, termasuklah hidrogen. Kita nak menambahkan nilai apa disebut sebagai nilai methane gas. Kini tu saya ada makan minyak gila. Minyak tu lah juga panas. Tapi kita gunakan apa disebut sebagai gas methane. Alhamdulillah kita dah nemu gas methane di Adoi Kecil, di kawasan Miri dan Marudi. Yang ngoreknya ialah anak Sarawak sendiri. Satu ketika waktu saya buka Petros, orang kata apa hal Sarawak buka Petros tu? Di mana pakar Petros? Anak Sarawak mungkin tidak dapat memimpinkan industri minyak dan gas. Biarlah Petronas saja. Tapi hari itu kita telah dapat membuktikan anak Sarawak boleh dalam industri minyak dan gas. Jadi tuan-tuan, inilah pendekatan kita baru. Tapi yang penting ialah kita hendaklah mempunyai perpaduan yang kukuh sama kita. Jangan kita nyetip, nak tu pasal. Kita jagakanlah perpaduan kita. Kerana niat kita hendak memberikan kenikmatan hidup kepada rakyat. Walaupun World Bank kata Sarawak sudah menjadi ekonomi pendapatan tinggi dari tahun 22 dan 4 tahun dah sampai tahun 2025, we are recognized by the World Bank as a high income economy. Dan kita adalah di antara 5 ekonomi terbesar di Malaysia, termasuk Sarawak. Kita memberikan ilmu kepada anak kita menggunakan teknologi terkini. Sebab ialah kerajaan GPS menyediakan generasi muda dengan ilmu-ilmu yang terkini melalui apa disebut sebagai pendidikan universiti percuma kepada semua anak Sarawak. Kerana kita nak menyiapkan anak muda dengan teknologi-teknologi, termasuklah semikonduktor, termasuklah ilmu mengenai dengan iklim, termasuklah ilmu yang boleh mentransformasikan data, maklumat yang baru, termasuklah kecerdasan buatan, apa disebut sebagai AI, Artificial Intelligence, dan seterusnya. Kita tu ada angan-angan juga 20-30. Kalau anak kita mempunyai ilmu-ilmu ini, kita nak melancarkan satelit kita Sarawak di angkasa lepas, iaitu nano satelit, di mana ia boleh membaca apa yang ada di bumi, iaitu data yang ada di bumi. Dan satelit ini adalah kecil. Dan anak Sarawak sudah ada latihan di University of Southern California, di mana ada anak Sarawak yang sama-sama dengan rakannya di universiti melancarkan satelit daripada Amerika Syarikat. Bermakna anak Sarawak boleh. Bermakna kita boleh dalam ekonomi yang berubah ini. Jadi tuan-tuan, ini ya perkara yang penting. Tidak ada kerajaan di Malaysia tu yang beri free education. Hanya GPS di Sarawak yang berani memberikan free education. Kenapa kita boleh buat demikian? Sebab para pemimpin kita di Sarawak tu tahu dengan masa depan. Dan rakyat pun tahu di mana rakyat bersatu padu. Kita semua mencari jalan untuk mengangkatkan Sarawak. Sekarang tu ada orang buat jealous dengan kita, kerana kita katanya terlalu depan. Kini tu TV dah ada. Sarawak ada TV lagi, lain saya ada TV. Daya kita pun ekonomi